Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi pada pagi ini kita dapat bersama-sama dalam sesi pembacaan ataupun tadabbur daripada Al-Quran mengikut muka surat, insya-Allah. Pada pagi ini kita akan bersama-sama pada muka surat 430 daripada surah Saba. Alhamdulillah kita telah memasuki surah Saba ni, dan untuk memperingatkan kembalilah perbincangan kita bahawa setiap bila kita membaca setiap daripada surah-surah Al-Quran ini, cantik kalau kita boleh dapat kita memahami, kita tahu, kita ingat balik apakah dia tema utama kepada setiap surah tu. Jadi kita telah melihat, kita telah masuk kepada surah Ahzab. Kita sebutkan dulu bahawa surah Ahzab dan juga bersama-sama dengannya ada 6 surah, semuanya mempunyai satu tema yang hampir sama sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama tafsir. Temanya adalah al-istislam, iaitu tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, tunduk dalam pelbagai bentuk dan juga keadaan. Kadang-kadang kita kaya, kadang-kadang kita miskin, kadang-kadang kita susah, kadang-kadang kita kecewa, kadang-kadang kita tak faham, kadang-kadang kita diuji, kadang-kadang kita berada dalam critical situation, suasana yang kritikal. Jadi semua tu memerlukan kepada kita istislam lillahi ta'ala. Kita tunduk kepada Allah, kita ikut, kita dengar. Kenapa? Menyerah dirinya kepada Allah itu adalah salah satu daripada, bukan salah satu keseluruhan daripada tanda kepada Islamnya kita. Kan Islam itu artinya ialah tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kali ini kita akan baca surah Saba sebagaimana yang telah kita jelaskan sebelum daripada ni, dan surah Saba ini adalah nak memberitahu kepada kita bahawa perlunya kita sebagai muslim untuk menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala apabila mendapat nikmat. Jadi kalau kita lihat pada hari ini, ramai orang Islam, ramai orang mukmin yang mana mereka itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi apabila mendapat nikmat telah mula lupa, telah mula hanyut dan sebagainya. Begitu juga kadang-kadang bila miskin terlampau, kadang-kadang mereka juga hanyut. Jadi boleh jadi ini dan boleh jadi ini. Jadi ayat ini, surah ini nak memperingatkan kita. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan sebagaimana kita telah sebutkan kemarin, iaitu ada 2 jenis manusia. Ada 2 jenis contoh yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Saba ini. Yang pertamanya ialah contoh yang baik, bagaimana sepatutnya seorang yang mendapat nikmat dia sepatutnya tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, iaitu Allah taala ceritakan kepada kita kisah Nabi Daud dan juga kisah Nabi Sulaiman dengan nikmat-nikmat yang diberikan, dengan kehebatan yang mungkin tidak akan tercapai lagi lah. Tidak ada lagi manusia seperti Nabi Daud dan juga Nabi Sulaiman pada hari ini. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala akan ceritakan kepada kita pada muka surat yang kita baca pada pagi ini, iaitu pada muka surat 430 tentang kisah kaum Saba. InsyaAllah kita bersama-sama dalam kisah kaum Saba sebagaimana yang diceritakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lisaba'in fi maskanihim ayah. Jannatani an yaminin wa shimal. Kulu min rizqi rabbikum washkuru lah. Baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Sadaqallahul azim. Jadi Allah Subhanahu wa taala mula masuk dalam ayat 15 ini menceritakan tentang sesungguhnya Allah Taala kata laqad kana lisaba'in fi maskanihim ayah. Sesungguhnya pada kaum Sabak ni, pada tempat tinggal mereka, iaitu kampung mereka, negeri mereka lah kita katakan, ayah itu menjadi tanda, menjadi sign kepada kita, sign, tanda-tanda. Tanda apa? Iaitu tandanya bahawa jika sekiranya sesuatu kaum itu, manusia itu, kumpulan manusia itu, bila mereka mendapat nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak bersyukur dan mereka engkar, maka Allah Taala akan mengirimkan azab kepada mereka dengan menghilangkan nikmat tersebut daripada mereka. Jadi bagi kita semua yang mendapat nikmat pada hari ini, kita kata saya tak ada nikmat apa, saya tak kaya. Tak, bukan kaya saya nikmat,
tapi kita lihat bahawa kita telah mendapat banyak nikmat lah daripada Allah Subhanahu Wa Taala pada hari ini, macam-macam nikmat nikmat kesihatan, nikmat kemudahan, nikmat keamanan, nikmat. Jadi kita sepatutnya bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan tidak menjadi semakin jauh dan lupa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana lupa ataupun ini akan menyebabkan kita mungkin terjadi sebagaimana yang terjadi kepada kaum sahabat ni. Jadi kaum sahabat ni dia merupakan diambil daripada nama seorang lelaki. Lelaki ini bernama Sabak. Sabak ini kerana dikatakan dia adalah orang yang pertama sekali yang mengambil as-sabaya. As-sabaya ni hamba. Jadi diceritakan Sabak ni adalah kalau ikut generasinya adalah dia generasi yang kelima ataupun yang keenam daripada Nabi Hud alaihissalam. Jadi dia telah pergi dan tinggal di satu negeri nama dia Yaman. Ya, Yaman tu sekarang ni Sabak ni masih ada lagi. Jadi mereka ni dengan kebijaksanaannya mereka telah berjaya membina yang dipanggil sebagai Saddu Ma'arib. Saddu Ma'arib ni ialah benteng yang besar buat daripada batu, dan mereka ini dapat menyekat air yang turun hujan daripada bukit, lalu air itu disimpan. Bila air itu disimpan lalu dialirkan, dibukakan sedikit-sedikit, digunakan untuk keperluan mereka. Lalu daripada situlah maka Allah Subhanahu Wa Taala hasil yang Allah Ta'ala beri ni, maknanya kepandaian mereka yang Allah Ta'ala beri ni, maka mereka telah dapat membina kebun-kebun yang sangat-sangat dahsyat lah dikatakan pada masa. Padahal kalau kita pergi tengok sekarang tempat ni ialah lebih kurang 3 hari perjalanan daripada bandar Sana'a. Maknanya 3 hari perjalanan ni kalau perjalanan unta bukan perjalanan dengan kereta. Perjalanan unta tu maksudnya ialah dalam kitab-kitab lama ni disebut ialah lebih kurang kita kata 45 km lah kan. Jadi 45 lebih kurang 120-130 km saja daripada Sana'a, bandar Sana'a. Tapi sekarang ni Yaman dalam keadaan peperangan lah, susah lah kan. Tapi kalau kita ada rezeki, insya-Allah kan, ada keamanan, ada semua kan, mungkin kita akan boleh pergi melawat. Kita boleh tengok kan bagaimana kehebatan penduduk Sabak ini dengan membina mereka tu, maka dapat menggunakan air tersebut. Jadi dan dapat membina kebun-kebun yang banyak lah. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sebut kat sini apa dia? Kenikmatan mereka, jannatani an yaminin wa shimal. Mereka ni ada dua kebun an yaminin wa shimal. Itu sebenarnya adalah ungkapan kata ulama nak menunjukkan kepada betapa besarnya kebun mereka tu. Maknanya kalau masuk dalam tu, maknanya seolah-olah macam boleh sesat kehebatan kebun mereka tu sangat-sangat besar tu kan. Jadi dikatakan kalau orang melalui itu, buah-buah itu berjuntawan jatuh kan, sampai boleh dipetik macam tu. Nak ceritanya kehebatan lah negeri mereka tu, keamanan negeri mereka tu. Dan kemudian Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan sebagaimana kat belakang tu, Allah Taala kata kulu mir rizqi rabbikum washkurulah. Syaratnya kamu boleh makan, sila makan, tetapi syaratnya kamu mesti bersyukur, washkurulah. Tapi inilah yang berlaku kan. Bersyukur tu apa tandanya bersyukur? Maknanya jangan lupa pada Allah Ta'ala, jangan lupa bahawa yang memberi ini adalah Allah Ta'ala, dan jangan melanggar, menggunakan perkara-perkara tersebut untuk melanggar perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana kita lah pada hari ini kan, kita dapat nikmat yang banyak, dapat duit, dapat kesenangan sebagainya, dapat kesihatan, dapat keamanan. Jangan kita salah gunakan keamanan itu, duit itu, limpahan kurnia itu untuk membuat benda-benda yang menyalahi perintah Allah Subhanahu Wa Taala, ataupun mula lari daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana yang berlakulah kepada ramai di kalangan manusia-manusia yang Muslim pada hari ini, tapi telah lari daripada Allah, mula sesat. Kerana apa? Kerana mereka ini dengan rezeki dan juga kelimpahan-limpahan tersebut. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala kata washkurulah, bersyukur kamu. Kemudian baldatun tayyibatun, negeri mereka ni baik. Ini Allah Ta'ala sebutkan bahawa kan apa yang berlaku tu, apa yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada mereka tu, Masya Allah kan, baldatun tayyibatun. Dikatakan seperti disebutkan dalam tafsir Jalalain, disebut bahawa negeri ini baiknya negeri Yaman ni, indahnya negeri sahabat ini, sehingga dia kata tidak ada akrab, iaitu kala, scorpion, tidak ada ular, tidak ada nyamuk, tidak ada zubabah tu lalat. Maknanya binatang-binatang yang menyakitkan mereka tu tak ada. Baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur, dan Allah Ta'ala pula memberi keampunan kan kepada mereka dengan sifat mereka. Tetapi apa yang terjadi selepas daripada itu? Fa'aradu, mereka berpaling.
mereka tinggalkan, mereka tak dah lupa, mereka tak nak ikut lagi apa yang diajar oleh rasul-rasul kepada mereka. Fa'aradu fa'arsalna alaihim sailal arim. Allah Ta'ala kata, Allah Ta'ala telah mengirimkan kepada mereka sailal arim. Saila tu maknanya banjir, arim tu ada banyak terjemahan, ada banyak penafsiran. Jadi penafsiran antara penafsiran yang masyhur ialah hujan yang lebat. Sailal arim maknanya ialah banjir daripada hujan yang sangat lebat. Ada yang kata arim tu ialah benteng tu, nama benteng tu. Jadi apa pun yang dikatakan oleh ulama-ulama tafsir, kita tak pergi detail tetapi kita katakan bahawa semua benda tu adalah itu semua tu banjir yang besar tu, iaitu dengan pecahnya empangan mereka tu, mula-mula sikit tapi lama-lama jadi besar, tapi mereka tak hirau. Akhirnya Allah Ta'ala pecahkan tu untuk memberi balasan kepada mereka di atas sikap mereka yang tidak mahu mengendahkan ajaran Rasul dan mula lari daripada ajaran Rasul. Lalu apa terjadi? Wa baddalnahum bi jannataini zawatai ukulin khamtin wa aslin wa syai'in min sidrin qalil. Semua tanaman mereka hilang, dan akhirnya yang tinggal apa? Yang tinggal ialah tanaman-tanaman tiga ni Allah Ta'ala sebut, iaitu apa? Ukulin khamtin. Khamtin ni satu iaitu buah-buahan yang sangat pahit, tak boleh dimakan, sangat pahit. Kemudian yang keduanya ialah aslin. Aslin ni ialah pohon ini adalah masyhur bagi orang Arab, nama aslin iaitu pohon yang berduri, yang tak boleh juga dimakan lah maksudnya kan. Lepas tu wa syai'in min sidrin qalil, dan sedikit daripada ada pokok-pokok sidr. Sidr ni ialah pokok pokok bidara dalam bahasa Melayu ni, pokok bidara. Bagi siapa-siapa yang tak tahu tu boleh search dalam internet kan, bidara tu apa. Jadi bidara ni bagi orang Arab ialah pokok tapi dia tak banyak manfaatnya. Adalah sikit-sikit manfaatnya, tapi tak seperti pokok-pokok apple ke, pokok gandum ke, pokok apa yang sebelum ni, pokok kurma ke dan sebagainya yang ada di negeri mereka itu. Jadi seterusnya itu adalah Allah Ta'ala tinggalkan. Jadi oleh kerana tumbuh pokok itu saja yang tumbuh, apa yang berlaku kepada mereka ialah mereka selepas tu meninggalkanlah tempat tu, meninggalkan Yaman tu. Ke mana mereka pergi? Jadi disebutkan dalam tafsir, dia kata sebahagian daripada mereka telah pergi meninggalkan Yaman ini, lalu pergi ke Syam, tinggal berhampiran dengan Syam dan juga Iraq. Jadi contohnya ialah seperti Bani Ghassan. Jadi Bani Ghassan ni ialah Bani masyhur jugalah Bani yang berkomplot dengan orang-orang Rom semasa kelahiran Nabi SAW. Jadi Bani Ghassan ni dia telah sampai ke situ. Sebenarnya mereka dia berasal daripada daripada Sabah ni. Kemudian ada yang pergi ke Madinah seperti Bani Aus dan juga Khazraj. Jadi Aus dan Khazraj ni sebenarnya ialah berasal juga daripada Yaman. Dan kemudian tu ada yang mereka ini kekal tinggal di sekitar-sekitar kawasan Yaman tu, seperti Bani Azd, seperti Bani Hamir, seperti Bani Kindah kan. Jadi ini adalah Bani-Bani. Jadi maksudnya mereka bertibaran di seluruh tanah Arab selepas daripada banjir besar tu. Jadi asalnya mereka ni tinggal di negeri Sabak tu. Jadi kita boleh katakan beginilah kan, sebenarnya Arab ni sebenarnya berasal daripada Yaman kalau ikut. Dan Arab ni kita tengok kan, mereka ni sebenarnya adalah sejak daripada 1000 tahun dulu lagi, sebelum daripada Nabi Muhammad, sebelum daripada tu kan, maknanya zaman selepas sedikit daripada Nabi Hud ni mereka ni sebenarnya sudah Arab. Jadi Arab ni satu bangsa yang lama, bahasa pun lama. Jadi Allah Ta'ala pilih mereka bahasa ini untuk menjadi penurunan Al-Quran. Kemudian Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut selepas daripada itu, iaitu apa? Zalika jazainahum bima kafaru. Begitulah Allah Ta'ala balas mereka kerana kekafiran mereka tu. Jadi Allah kata apa? Wahal nujazi illal kafur. Kalau ikut ni persoalan lah kat situ, tapi persoalan kat sini maksudnya ialah Allah Ta'ala takkan balas kecuali jika sekiranya bangsa tu kafir. Jadi oleh kerana mereka tu kufur lah, maka sebab itulah Allah Ta'ala balas mereka di atas kekufuran mereka tu. Wahal nujazi illal kafur. Allah balas kerana kekufuran mereka, bukan kerana suka-suka Allah Ta'ala nak balas mereka. Tak, Allah Ta'ala balas kerana kekufuran mereka. Kemudian Allah Ta'ala sebut lagi, yang tadi tu nikmat satu, nikmat buah-buahan, nikmat kebun dan sebagainya kan. Sekarang Allah Ta'ala sebutkan lagi
di antara nikmat yang mana kemudian mereka ni engkar lagi, iaitu apa? Nikmat perjalanan yang dekat, perjalanan yang mudah, dan mereka ni boleh membawa barang perniagaan mereka untuk pergi ke mana-mana tempat, bandar-bandar yang lain, bandar-bandar yang baik. Contoh kat sini Allah Ta'ala sebutkan, bukan contoh kat sini, maksudnya ialah contoh negeri-negeri itu ialah seperti Masjidil Aqsa di kawasan Baitul Maqdis dan juga seperti Makkah Al-Mukarramah. Jadi inilah negeri-negeri yang diberkati, kata ulama tafsir, dan mereka ni boleh berjalan ke tempat-tempat tersebut, boleh pergi ke tempat-tempat tersebut dengan mudah kan. Kenapa? Kerana ada ada bandar-bandar di tengah-tengah tu. Di tengah-tengah tu mereka ada tempat-tempat untuk berhenti. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala kata kat sini, iaitu wa qaddarna fiha, minta maaf, ayat yang ke-18, wa ja'alna bainahum wa bainal qura allati barakna fiha quran zahirah wa qaddarna fiha as-sayr siru fiha layaliya wa ayyaman aminin. Allah sebut kat sini, dan kami jadikan di antara mereka, iaitu negeri Yaman tu, negeri sahabat tu, wa bainal qura allati barakna, dan negeri-negeri ataupun kampung-kampung, negeri-negeri yang mana yang kami berkati, iaitu Mekah, ulama tafsir kata, dan juga Baitul Maqdis. Jadi di antara bandar-bandar tu ada bandar-bandar kecil lain lagi, yang mana Allah Ta'ala sebut kat sini kan, iaitu Quran Zahirah. Quran Zahirah maknanya ada tempat-tempat untuk berhenti, tempat-tempat untuk memudahkan mereka perjalanan, sehingga dikatakan setiap satu hari itu bila mereka berjalan, pada waktu malam tu mereka dah sampai kepada satu tempat yang dah ada orang, dah boleh didiami, dan boleh mana tempat untuk berhenti, bukannya padang pasir memanjangkan. Kemudian wa qaddarna fiha as-sayr, kami jadikan perjalanan mereka itu mudah. Kemudian siru fiha layaliya wa ayyaman aminin. Allah Ta'ala kata, berjalanlah, tapi nikmat ni mereka ni tidak tidak hiraukan, mereka ni tidak indahkan, mereka bahkan minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala benda yang lain kan. Faqalu, apa dia minta? Mereka minta, dah dapat nikmat mudah-mudah ni, mereka minta yang lain pula, mereka nak yang lain pula kan, iaitu mereka kata apa? Rabbana ba'id baina asfarina wa zalamu anfusahum faja'alnahum ahadisa wa mazzaqnahum kulla mumazzaq inna fi dhalika la ayat likulli sabbarin syakur. Iaitu minta maaf kan, apa mereka minta kan, mereka tak puas hati juga, dah mudah, dah senang, tak puas hati juga. Mereka nak kata apa? Faqalu rabbana ba'id baina asfarina, mereka minta jauh kan. Pelik betul orang dah bagi dekat, bagi mudah, dia tak nak jauh pula kan. Begitulah kan jadi manusia ni kan. Jadi kalau kita tengok manusia sekarang pun begitu juga kan, maknanya ada jalan mudah tak nak, mereka nak berjalan susah, mereka nak panjat bukit ni, nak panjat kan, bukan senaman tapi kadang-kadang nak mencari nama. Jadi yang tu yang tak betul kan. Mereka nak apa ni, mereka nak cari nama, nak cari kemasyhuran dan sebagainya, jadi buat benda-benda pelik kan. Jadi ini yang berlaku ni, mereka nak ba'id baina asfarina, jauhkan ya Allah, jauhkan. Ada bacaan qiraat dengan baca ba'id, gitu, yang kita baca ialah ba'id gitu kan, ba'id, atau ada yang baca ba'id, ba'id baina asfarina wa zalamu anfusahum. Jadi Allah Ta'ala kata mereka telah menzalimi diri mereka sendiri, faja'alnahum ahadis, oleh kerana itulah maka Allah Ta'ala timpakan kepada mereka azab tadi tu, dan akhirnya apa yang terjadi ialah kisah mereka ini faja'alnahum ahadis, maknanya kisah mereka ini masyhur di kalangan orang Arab sehingga menjadi percakapan. Percakapan artinya orang duk sembang lah kan, orang duk cerita, dia kata oh tu macam sahabat tu lah, macam sahabat tu lah. Jadi maknanya benda ni sampailah kepada zaman Nabi SAW. Benda ni bagi orang Arab maknanya berterusan, mereka kalau apa-apa nak jadi macam sahabat lah, macam sahabat kan. Kalau kita sekarang kot macam kata, kalau di Malaysia macam tu, kuat je, macam hantu, pandai dia, bukan macam tu kan. Hantu, padahal hantu tu ada tak ada tak tahu kan, pada sahabatnya ada. Jadi Allah Ta'ala sebut kan, memang jadi percakapan, ahadis, percakapan di kalangan orang Arab. Nak buat perbandingan, nak buat kata apa-apa, mereka akan sebut sahabat. Jadi wa mazzaqnahum kulla mamazzaq, tapi Allah Ta'ala telah hancurkan mereka, cerai beraikan mereka, akhirnya mereka bertempiaran lah
meninggalkan tempat tu. Kalau kita pergi ke tempat Sabak sekarang ni, bandar Sabak tu kan, so tak ada apalah sekarang, kosong je, batu-batu saja yang ada, tinggalan apa ni, benteng-benteng tu masih ada lagi. Tapi kalau nak pergilah inna fi zalika la ayat likulli sabarin syakur, Allah Ta'ala kata semua tu adalah menjadi tanda kepada orang-orang yang banyak bersabar dan juga banyak bersyukur. Seterusnya Allah Ta'ala ceritakan kenapa terjadi macam ni, kenapa, apa yang menyebabkan kaum Sabak ni mereka ni buat macam tu kan, kenapa mereka ni berpaling, meninggalkan bila dapat nikmat tu. Jadi Allah Ta'ala sebutkan, iaitu apa, dalam ayat yang ke-20, walaqad saddaqa alaihim iblisu zannah fattaba'uhu illa fariqam minal mu'minin. Sebenarnya kejadian ini, berlakunya mereka ini, sesatnya mereka ini, kerana kesenangan itu ialah kerana iblis. Mana salah iblisnya, iblis. Kita pun salah lah kan kalau kita ikut iblis kan. Tapi memang iblis dah janji dengan Allah Subhanahu Wa Taala masa penciptaan Adam tu kan, dia kata kan, aku akan sesatkan mereka, aku akan berusaha juga ya Allah, dia kata, dia minta pada Allah tu. Jadi Allah Ta'ala benarkan mereka ni untuk bekerja tu menyesatkan, dan akhirnya iblis betul, macam itulah kan, saddaqa alaihim iblis zanna. Ada bacaan qiraatnya kata sadaqa, tak ada sabdu tak ada sabdu. Jadi yang kat sini kata saddaqa, yang kita baca ialah saddaqa, walaqad saddaqa alaihim iblisu zanna. Maknanya iblis ni macam ni lah kan, iblis dah janji dengan Allah, dah minta dengan Allah, aku akan sesatkan. Tiba-tiba tengok kaum habis kan, kaum Sabak ni kan sesat yang ikut iblis. Fattaba'u tu maknanya kaum Sabak itu mengikut iblis. Jadi iblis berjadi, maknanya dia kata menjadi betul. Macam kita kan buat satu penciptaan kan, kita test menjadi ke ni, tiba-tiba menjadi. Kita buat kapal terbang, tengok naik, itulah tu iblis kata betul rupanya, berjaya aku sesatkan mereka. Lalu mereka pun, kaum Sabak tu mengikutlah iblis tu. Fattaba'uhu, hu tu ialah iblis, fattaba'u ialah kaum Sabak. Kemudian illa fariqam minal mu'minin, kecuali sedikit saja ada satu kumpulan yang beriman, maksudnya yang selamat bukan selamat, maksudnya yang beriman. Kebanyakan majoriti mereka tu a'radu, iaitu berpaling daripada ajaran Allah, ajaran Rasul. Kemudian wa ma kana lahu alaihim min sultan illa lina'lam. Jadi Allah Ta'ala sebut lagi tentang iblis ni. Iblis ni sebenarnya dia tak ada sultan, bukan tak ada raja, bukan tak ada kekuasaan. Iblis ni tak boleh paksa kita, tapi dia pujuk kita. Pujuk ni kalau kita ikut, kalau kita tak ikut, tak jadilah kan. Jadi iblis ni Allah Ta'ala kata sini, wa ma kana lahu alaihim wa ma kana li iblis, tidak adalah bagi iblis itu alaihim, ke atas manusia tu, ke atas mereka, ke atas kaum Sahabat lah yang cerita dalam kita ni, min sultan, kekuasaan. Maknanya dia tak boleh nak paksa kita. Kalau kita tak nak, dia boleh tarik kita, tak boleh, tak ada. Dia hanya pujuk kita. Kita rasa nak buat, tapi kita buat. Kita sendirilah yang salah kan. Sebab itulah Allah Ta'ala mentaklifkan kita kan. Maknanya dosa tu kita yang tanggung, tapi iblis tu kerja dia ialah memujuk. Gitu Kemudian illa, Allah Ta'ala buat semua tu kerana apa? Kerana illa lina'lama man yu'minu bil akhirah mimman huwa minha fi syakkin. Allah Ta'ala tu nak supaya nak bezakan. Jadi atas dunia ni, kerana pujukan iblis tu, akhirnya adalah orang yang syak pada akhirat. Asalnya semua beriman, iaitu keturunan Nabi Adam AS kan, tapi lama-lama jadi macam ni. Lepas tu datang Rasul, pun ada yang ikut Rasul, ada yang tak nak ikut Rasul. Jadi begitulah seterusnya. Allah Ta'ala buat semua ni adalah untuk mengetahui lina'lam man yu'min. Allah Ta'ala dah tahu, tapi Allah Ta'ala nak nampakkan bahawa biar kita ni nanti kita akan dibalaskan apa? Kerana kejahatan kita. Jadi seterusnya, wa rabbuka ala kulli syai'in hafiz. Allah Ta'ala menjaga semua benda. Menjaga ni dalam erti kata, maknanya Allah Ta'ala jaga agamanya, Allah Ta'ala menjaga apa yang kamu lakukan, amalan yang kamu lakukan, Allah Ta'ala semua tahu, Allah Ta'ala simpan dan sebagainya. Dia akan tunjukkan di hari akhirat nanti. Kemudian qul id'ul ladzina za'amtum min dunillah la yamlikuna misqala zarrah. Allah Ta'ala cabar kat sini. Allah Ta'ala katakan, ajaklah, serulah orang-orang, mereka-mereka yang kamu kata ia adalah Tuhan tu, min dunillah, yang za'amtum min dunillah, yang kamu dakwa, yang kamu claim
selain daripada Allah tu, mereka ni ada kuasa, Tuhan ni ada kuasa, Tuhan. Jadi Allah Ta'ala cabar mereka. Adakah mereka ni memiliki apa-apa? La yamlikuna misqala zarrah. Walaupun sedikit pun mereka tak boleh nak kontrol, walaupun sedikit pun mereka tak ada kuasa, tidak memiliki. Semua benda ni adalah milik Allah. Semua Allah Ta'ala nak buat apa saja boleh kan. Jadi itu dah kata Allah Ta'ala kata la yamliku. Tapi kenapa mereka disembah juga benda-benda tu? La yamlikuna misqala zarratin fis samawati wala fil ardi. Di langit ke di bumi ke, apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi, semua tu adalah milik Allah. Mana milik mereka? Sedangkan mereka sendiri pun diciptakan oleh tangan-tangan tu, dibuat oleh tangan-tangan penyembahnya. Wa ma lahum fihima min syiq wa ma lahu minhum min zahir. Jadi tidak adalah bagi syirik bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan alhamdulillah kita telah dapat menamatkan muka surat 430 pada hari ini, dan insya-Allah moga-moga kita akan dapat berjumpa lagi lah.